satu ibu sanggup berlapar, tapi dia tak sanggup tengok satu orang anak dia kelaparan. Kalau kita buat seperti mana ibu kita pernah buat kita, yang tahu hanya Allah aja. Kita tak perlu tunjuk orang. Pengangkutan ni penting untuk sebuah negara. Kalau kita nak bergerak dari satu tempat ke satu tempat, kita mesti kena ada pengangkutan. Pengangkutan tu mungkin kereta, motor ke, kapal terbang, kereta api ataupun lori. Lori ni pula penting untuk pembangunan sebuah negara. Tapi pernah tak kita terfikir apa masalah yang dihadapi oleh pemandu dan kelindan lori? Bersama saya dalam minggu ni, kita dekati mereka. Cik, boleh ceritakan tak macam mana penjagaan Cik sekarang ni dalam keadaan ekonomi sekarang? Buat masa sekarang kita punya keadaan ekonomi tak berapa menentu. Macam pendekaan dari sewa ni kadang-kadang ada, kadang sampai seminggu tak ada sewa. Lagipun persaingan sekarang kuat. Pada lori sewa sekarang tumbuh macam cendawan. Dan lagi satu lagi kan, sekarang banyak kilang-kilang dah ditutup. Dulu kita banyak bawa bang kilang. Sekarang ni kita tak ada lagi, kilang-kilang dah banyak ditutup. Dan persaingan tu yang bertambah lagi lah. Persaingan tu ganggu lah. Ganggu lah kan. Jadi mungkin sebelum ni kerap ada, dia macam mana? Setiap hari ada? Dulu setiap hari ada. Kadang-kadang seminggu, kadang-kadang 2 trip, kadang-kadang seminggu 3 trip saja. Semenjak ekonomi dia tak berapa bagus kan. Kita pun sekarang terasa lah dia punya keadaan sekarang lah. Okey. Dan Cik ada berapa lori kat sini bawah? Sekarang saya ada punya 4 biji lori. 4 biji lori? 4 lori. Okey. Dan pekerja saya ada 3 orang. 3 orang? 3 orang. Pekerja-pekerja ni dia Pakcik boleh ceritakan sikit tentang dia? Pekerja ni kita bayar ikut komisen. Kalau ada trip, mana dia dapat 30% daripada harga trip. Okey. Kadang-kadang tu yang kita, kadang saya sebagai owner lori pun kadang sedih lah. Kadang-kadang dia orang tak ada kerja 2-3 hari. Kan, tu yang dia orang kadang-kadang macam kita sebagai toke kan, kita terasa bersalah kan. Pasal dia orang nak bayar sewa rumah, nak makan lagi. Dan 2 pekerja saya ni ada punya masalah. Yang pertama, mak dia sakit. Yang kedua tu, isteri dia pun sakit. Jadi macam-macam masalah, bukan dekat daripada segi ekonomi kerja, tapi juga masalah peribadi diorang pun. Apa dia pun kita kena tanggung lah. Kita pakai toke, kita kena memahami masalah diorang kan. Pekerja lori ni kebanyakannya mereka bekerja lebih masa. Lepas tu dengan muatan yang terlalu banyak, jadi macam satu beban untuk pekerja sebenarnya. Bila berlaku satu kesalahan, contoh ada roadblock apa semua, ditahan DPJ, yang akan bertanggungjawab yang pemandu lori. Kadang-kadang pemandu lori ni tengok masa dia masa untuk family rasanya tak cukup. Kadang-kadang hari Minggu pun dia kena bekerja. Kadang daripada pagi dia keluar rumah pukul 8 pagi, balik pukul 10 malam. Selagi dia tak habis hantar barang, lagi dia tak siap kerja, tak sampai ke tempat yang dia nak tuju, lagi tu dia tak berehat. Sebelum lori nak jalan station ke, memang kena bawa test dulu. Bawa test? Memang kena bawa test. Biasa abang yang akan bawa test lah. Walaupun lori ni baru keluar workshop pun, kita tak boleh nak configure dengan foreman ni 100% dia buat elok. Okey, yang buat air bersih. Okey, ini dua yang paling penting. Air bersih kalau kata bersih tu pakai air kan. Kalau kita tak check, okey. Kalau kata kan 2 lubang kering,
apa bogi boleh jadi short. Tu kereta boleh terbakar pasal apa? Semua berpunca pada bateri. Bukan pasal lori yang saya nak ceritakan. Tapi apa yang saya nak ceritakan adalah tentang kehidupan sebenar pemandu lori. Pasal masalah-masalah keluarga mereka, masalah tentang ekonomi mereka, kesihatan mereka, mungkin masalah di tempat kerja mereka. Jom selami dengan saya kehidupan sebenar pemandu lori. Tentang pekerja saya, Helmi itu seorang pekerja yang dedikasi. Dan selalu dia selepas subuh dia dah datang dah. Dia memang pekerja terbaik. Tapi masalah sekarang dia ada menanggung mak dia yang kena asma yang kronik. Lagi satu Encik Fauzi pun seorang pekerja yang baik, tekun. Dia pun sama, lepas subuh dia dah datang. Tapi dia ada tanggungjawab yang besar kerana isteri dia sekarang ada dalam keadaan sakit, tak boleh bangun. Dia yang jaga isteri dia. Kadang-kadang kalau dia ada kerja, dia tinggalkan isteri, petang baru dia jumpa isteri dia. Pasal makan minum semua dia buat sendiri. Sekarang tu yang masalah besar dia. Kadang-kadang dia nak bekerja pun dia fikir isteri aku dah makan ke belum. Itu yang jadi masalah pada dia. Cik Fauzi dah berapa lama dah kerja sebagai pemandu lori? Saya ingat lebih kurang 20 tahun adalah. 20 tahun. 20 tahun dari. Dan sekarang ni kerja sebagai pemandu lori ni macam mana dia punya kerja? Okey tak sekarang? Dia alhamdulillah lah kan. Nak kata boleh lah. Saya pun company ni pun baru lagi. Ingat ada lebih kurang dalam 5 tahun macam tu lah. Sebelum tu saya pun bawa lori juga, tapi syarikat lain lah. Tapi dengan syarikat ni saya ingat lebih kurang dalam 5 tahun macam tu adalah. 5 tahun. Tapi alhamdulillah lah. Kerja tu adalah kadang-kadang biasalah kan. Dia cuma kita ada kerja ada gaji, tak ada kerja tak ada gaji. Ada commission lah. Buat masa sekarang ni kalau banding 3-4 tahun yang lepas lah, ada macam susah sikit lah. Pasal persaingan tu ramai. Banyak persaingan tu kan. Kat sana pun ada, sini pun ada. Jadi kita ni berlawan dengan dia orang. Kan? Dia orang tu kadang-kadang tak sama harga dengan kita. Itu yang buat kadang-kadang orang lari pada orang akan cari lebih murah. Lebih murah betul. Kita bagi itu cuma harga kita cuma normal punya harga lah. Mana-mana pun itu jugalah harga dia. Tapi dia orang ni boleh buat murah lagi pada tu. Jadi dia lagi ke situ lah. Dia kacau lah. Dia kacau lah. Cik, rutin harian Pak Cik biasanya macam mana? Rutin hari ni kalau nak ikut pada pagi, saya bangun pagi lepas subuh, saya kemaskan dia dululah. Tukarkan apa pampers dia. Lepas tu lap badan dia. Lepas tu saya masak bubur untuk persediaan untuk dia lah. Lepas tu sejukkan apa semua, bagi dia minum dulu. Bagi dia minum, bagi dia makan bubur sikit. Lepas tu saya pun siap pergi kerja lah kan, tempat kerja saya. Macam tu lah hari-hari macam tu. Lepas tu Cik Fauzi balik dalam pukul apa? Balik tu macam kalau saya tak ada kerja lah kan. Kalau saya tak ada kerja, kan tengah hari time makan tu saya balik lah. Saya balik, saya akan tengok dia balik. Saya akan bagi dia makan kali kedua lah. Kan? Pagi tadi tu yang bubur yang saya masak pagi tadi tu ada balance dia. Saya akan bagi dia makan lagi lah. Kalau dia boleh makan lah, bagi dia minum, bagi dia apa, lapkan muka dia apa semua. Kalau dia kering lah kan, kadang-kadang tengah hari kering, lapkan muka dia, bagi dia basah. Lepas tu saya duduk sekejap, layan dia, tengok macam mana. Lepas tu saya keluar balik lah. Keluar balik, pergi tempat kerja, tunggu tempat sewa lah. Kadang-kadang kalau saya tak kerja, kalau saya kerja, nanti mungkin anak saya balik lah. Tengah hari dia balik makan, nanti dia pun faham macam mana nak buat. Mak dia bagi makan, dia lap-lap badan dia. Macam mana saya buat, itu jugalah dia buat. Memang dia dah tahulah kan.
sebelum dia sakit dia ni seorang yang periang. Dia suka melawak, joker kan. Dia suka ni lah gurau. Dia memang periang. Bukan kata saya lah, jiran-jiran pun semua pun suka dengan dia lah pasal apa, dia periang. Bila dia jumpa jiran-jiran kadang ada saja dia punya lawak dia. Kan. Jadi macam tu lah. Tapi sejak dia dah sakit macam ni kan, inilah keadaan dia. Cik Fauzi ada rindu tak isteri masa sebelum dia sakit? Itu memanglah kita dah lama dengan dia kan. Memang kita mahu dia macam tu. Tapi yalah, keadaan nak buat macam ni, kita nak buat macam mana? Kan? Memang kita mahu dia ceria, sentiasa ceria macam dulu kan. Macam mula-mula saya kenal dia, yang sebelum-sebelum dia kena macam ni kan. Memang saya mahu dia macam tu. Saya senang, dia senang. Dia ceria, mana saya senang lah. Tapi kalau macam ni, saya kerja pun tak tenang kan. Saya sentiasa ingat kat dia. Sepanjang masa ingat kat dia. Saya keluar kerja pagi, tengah hari, petang, kadang teringat dekat dia. Kan, keadaan dia macam mana. Saya di luar kan, apa berlaku di sana saya pun tak tahu. Itulah. Pakcik, terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan segalanya. Berat mata memandang, lagi berat bahu yang memikul. Itulah kisah hidup Pakcik Fauzi. Memang dengar macam klise, tapi itulah dia, realiti dia. Tapi jangan pergi mana-mana, sebab lepas ni kita akan pergi ke rumah Pakcik Heavy pula. Sepanjang Pakcik berusaha berkorban masa untuk menjaga mak kan, kerja ni kan, pernah tak ada peristiwa yang buat Pakcik macam betul-betul terasa, yang Pakcik ingat? Saya tak boleh nak lupakan lah. Perkara ni berlaku pada tahun 2012. Masa tu saya bagi dekat ke Bali, Kelantan. Saya bawa barang, saya bawa kenderaan trailer. Betul. Saya memilih kerja lebih berat ni kerana saya nak mencari rezeki lebih. Okay, satu hari tu, pihak hospital dia telefon saya. Dia tanya, saya kenal ke? Siapa Noria binti Muhammad Noor? Kenal lah, ibu saya. Kenapa ya? Okay. Saya doktor yang ambil kes ibu awak. Okay. Saya minta waris balik segera. Kerana ibu awak kena kat 50-50. Bila saya dapat tahu tu, dia cakap, ibu saya kat mana lagi? Doktor dia cakap, ibu saya dalam ICU. Okay. Kan? Doktor tu tanya, kan, saya cakap, apa kerja syarikat kan? Yang hospital minta saya nombor telefon syarikat untuk maklum bagi syarikat terlebih dahulu. Okay. Setengah jam selepas tu, saya telefon syarikat. Saya minta balik emergency. Saya nak balik time tu kerana mak saya kena kat 50-50. Apa yang saya dapat jawapan bekas majikan saya. Kalau ibu awak meninggal, baru kita bagi you cuti. Kalau ibu you belum meninggal, kita takkan bagi cuti. Okay. Pada masa tu, saya dah tak pandang apa-apa lagi lah. Pagi tu balik Kelantan tu lah. Saya tu bawa balik trailer sampai ke Gebel Kelantan. Saya serah lori, saya serah kunci, saya cakap satu aja. Walaupun gaji saya 10,000 ke atas. Tak ada nilai duit tu untuk ganti mak saya balik. Hari ni saya berhenti kerja kerana mak saya. Bukan kerana duit. Semenjak itulah saya dah tutup pintu hati saya untuk saya bawa kerjaan besar. Memang income dia besar. Memang saya boleh dapat 10,000, 12,000 sebulan. Tak boleh pergi sampai 15,000. Memang masa saya tak ada dengan mak saya. Masa saya, keluarga saya tak ada. Life saya semua atas jalan.
Cik, Ya, makcik boleh cerita dekat saya tak tentang makcik punya sakit? bila makcik asma, bila selalu kena serang, doktor bagikan periksa semua, takut TB apa tak ada, rupa doktor pakar datang cek makcik sekarang ni, cek di IPR, hospital IPR dekat Bulatan Pahang kan. Dia dapat tahu paru makcik macam dah rosak sikit lah. Jadi selalu betul lah makcik kejap masuk hospital dia. Jadi doktor ni bila masuk paling sekejap je seminggu lah. Dia angkat cek darah, ambil x-ray setiap kali masuk. Kat situ memang lah, klinik dia memang tak ini, hospital dia pun memang tak berapa ni, tapi memang khas untuk paru-paru, untuk orang asma. Cik, apa harapan makcik untuk anak cik? Harapan dia biarlah dia sentiasa sihat dan kuat bekerja kan untuk mencari nafkah. Kalau dia nak menangguh pun, makcik sentiasa doakan lah untuk anak-anak makcik kan. Dia pun makcik risau juga kadang dia bekerja di sini. Kadang dia bawa lori tu pun kadang tak tentu, dia panas sikit. Makcik sentiasa telefon. Umi kau kat mana? Kadang dia tak ada. Dia tengah kerja. Okey. Dapat tahu tu cukup dah. Makcik akan sentiasa telefon dia. Makcik tak tahu dengan anak-anak semua macam tu. Pasal dia dari dulu dia membawa lori kan. Jadi kita dah biasa bila dia tak telefon makcik dah. Dia macam risau. Yang saya nampak, kira orang yang bawa lori ataupun pengangkutan berat ke, tak kisahlah lori 1 tan ke 3 tan ni, saya nampak diorang memang agak struggle lah. Tengok kalau macam ada kawan kita juga yang bawa lori, memang nampak kadang diorang rehat tak cukup, kadang dia punya penghantaran tu kadang jauh. Tapi yang saya tengok diorang memang yang ada yang bujang sampai umur ke 40 pun ada yang stay yang bawa lori kan. Dia member-member cerita lah. So tengok diorang punya life, diorang ada yang suka, ada yang terpaksa. Sebab kalau tengok memang gaji diorang ada yang besar, ada yang tak besar. Depends pada company yang bagi lah gaji diorang. So memang saya tengok gaji diorang, saya sendiri pun memang tak mampu lah. So kira saya respect kat lah orang yang bawa lori. Saya ni memang percaya dengan Allah. Percaya dengan rezeki Allah semua. Saya tahu ni saya dah kena berhenti kerja semua. Tapi saya memang percaya dekat Allah lah. Saya berhenti kerja dan waktu sama saya buat hantaran. Rezeki tu. Banyak orang order untuk pergi saya semua. Saya dah cakap dengan mak. Saya berhenti kerja ni. Mak saya tanya saya. Tak apa ke saya berhenti kerja? Saya kata tak apa. Saya cakap tak apa sebab saya pun tak tahu saya akan jaga dia sampai bila. Tolong bagi saya peluang untuk terakhir kali. Sebab saya pun dah niatkan, saya kata mak saya ketika ni Allah izinkan saya untuk jaga dia. Bagi saya peluang untuk kali terakhir. Dan saya tak tahu selama mana Allah berjanji izinkan saya lagi jaga dia. Sebab saya rasa selama hidup saya, sampai hari ni saya dah tak kerja 8 bulan. Saya rasa saya tak rasa susah. Ada je rezeki tu kat mana. Sebab saya percaya rezeki tu Allah yang bagi ke manusia. Manusia ni hanya perantaraan. Saya 8 beradik kan. Semua memang bagi mak income setiap bulan. Macam saya ada adik, abang yang memang bagi saya juga sebab jaga mak kan. Sebenarnya saya rasa macam, saya ni tak perlu benda tu. Sebab saya jaga mak yang perlu. Macam makanan saya ke apa, memang adik-beradik hantar. Dalam rumah mak ni dari makanan saya rasa macam benda tu dah cukup. Sebab saya tak adalah orang kata walaupun duduk kat KL nak kena shopping ke apa. Saya bukan orang yang macam tu kan. Saya tahu saya akan ada ikam lain. Sebab yang saya cakap lah saya buat hantaran semua. Jadi ikam tu saya rasa cukup untuk saya. Dan untuk bagi mak. Bila mak perlukan apa-apa, walaupun nak bagi duit dia, saya kata tak payah. Saya ada duit. Siapa pun dekat luar sana, tak kira siapa pun kita. Kita berjaya ke, kita tak berjaya ke, macam saya diuji. Saya diuji sebelum saya tenat masuk ICU, saya diuji, saya putus tunang.
Allah tarik nikmat saya dari putus tunang. Bulan 2 Allah tarik nikmat saya berhenti kerja. Bulan 4 mak doktor dah suruh pakar dah kata untuk fokus. Allah tarik nikmat saya untuk semua benda, tapi dia bagi satu nikmat saya, masih jaga syurga saya sampai hari ini. Tu saya boleh cakap kat luar sana, jagalah syurga sebab doa dia tu kita hari ni. Saya tak kerja 8 bulan. Tapi doa dia buatkan saya rasa saya berjaya hari ni. Kalau nak tengok saya, tengok mak saya. Kalau tengok mak saya, inilah saya. Hari ni kan, kalau kita buat seperti mana ibu kita pernah buat dengan kita, yang tahu hanya Allah je. Kita tak perlu tunjuk orang. Bagi yang, kalau bagi saya lah, saya pernah pesan dengan adik-adik saya, kalau dia tak boleh jaga ibu saya, tak apa, saya akan jaga. Kalau dia orang geli nak cuci berak ibu saya akan cuci. Dia takkan pakai sarung tangan. Okay? Kerana satu ibu, satu ayah tak jijik pun cuci kita punya najis. Apa kita nak rasa jijik? Pada keadaan ni akan berputar. Kalau hari ni kita buat pada kedua ibu, bapa kita bangga tak elok, bangga dia akan datang pagi kita